bagi saya SPM tu lalu duduk. Tapi kalau kau dah 16 tahun kau dah matang gila, kau akan hit your puberty awal. Itu kan kita bersyukur. Yang trend-trend no hit puberty kan. Puberty hit apa dah? Aku tak ingat lah dia. Puberty hit lah. Puberty hit. Awal jalan sebab kau tahu apa kau nak buat. Buat mati tak buat mati, jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki, moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Final Evo, Evo, Final Evo, Evo, Final Evo, Evo. Ini peluang untuk ubah. Assalamualaikum pagi, selamat datang ke episod ke-43 Season 3 Final Evo Podcast. Saya Fadil Rasul. Saya Fadi Ghazali. Saya Syarifuddin Saidan. Dan kami di Final Evo Podcast. Okay, so seterusnya untuk episod ataupun untuk season yang baru ni Tuan Fadi, Tuan Pudin, kita ada dua segmen. Satu adalah berkenaan segmen isu semasa, dan juga isu-isu segmen kedua adalah berkenaan usahawan. Okay, so berkenaan isu semasa, kita start dengan isu semasa terlebih dahulu lah. Anyway Fadil, okay, Alhamdulillah. Saya sihat, Alhamdulillah. Tuan Fadi? Alhamdulillah, sihat. Tuan Pudin? Tuan Pudin tak nampak sihat? Tak nampak sihat. Dia kurang sikit lah. Balik daripada Mekah Madinah tu dia Masih lagi? batuk sesama sikit lah. Memang ada injek ke apa ke, tak ada ke? Ambil ubat? Jet sebelum pergi memang ada inject, tapi tak pasti lepas. Dia Alhamdulillah rezekinya kat sana sihat. Bila balik Malaysia baru jadi tak sihat sikit. I see, okay. Kita sama-sama doakan supaya recovery tu cepat, insyaAllah. InsyaAllah. So, dah ready untuk ke segmen isu semasa? Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Okey, semangat itu yang kita mahukan. So, soalan pertama untuk isu semasa. Baru-baru ni, dia boleh dikatakan isu, bukan isu negara sebenarnya, tapi diberi perhatian dekat media-media besar juga, iaitu influencer terkenal KA ataupun Khairul Amin. Baru saja launching produk terbaru beliau daripada sambal nyat. Dikatakan terjual lebih 3 juta botol dalam masa 3 tahun, dan now dia launch dengan sambal daging nyat. Ya, episod ni bila episod ni dikeluarkan maksudnya dia dah launching lah. Dia dah launching. 1 or 2 weeks yang lepas lah. Betul. Betul. So dia baru launch, kalau dah tengok episod ni mungkin dah lambat sikit lah. Okay, launch daging dendeng nyat sebanyak 80,000 first batch. Dan juga dia, yang menariknya Tuan Fadi, Tuan Pudin, bila saya tengok cara dia launching, sebab selalunya usahawan-usahawan lain, kalau kita tengok cara launching, just beritahu pasal produk saja. Ni bagus, ni bagus, ni bagus, ni bagus. Tapi bila dia launching dekat social media, saya tengok cara dia launching, dia memberitahu data, kenapa dia buat ini, kenapa dia buat 80,000 dulu, membuatkan okey, orang boleh terima, dan kenapa harga dia mahal sedikit, semua dia jelaskan. Saya rasa dia macam ready dah soalan-soalan yang bakal ditanya oleh Nurtizen. Kan? Kepada beliau dah di disclaimer awal-awal dah. Pendapat Tuan Fadi kepada usahawan yang nak launching juga. Sebab ni mungkin tenggelam ni, KA dah launch, kan? So apa cara ataupun kaedah yang boleh menyaingi ataupun lebih daripada apa yang tengah berlangsung dekat market sekarang? So first kali Khairul Amin punya style launching tu, itu sebenarnya the correct way untuk buat launching. Itu kod launching yang betul. Maksudnya sebelum hari pembelian berlaku, dia ambil masa seminggu kan? Minggu. Lebih kurang lah, seminggu lah. Sebenarnya itu ample time untuk launching punya strategi. Kalau perasan, dia ada series of video. Video pertama dia cerita pasal kejayaan dia untuk sambal. Kemudian video kedua dia ada explanation semua kan. Dan pada masa sama, orang bercakap sebab nak buat launching ni dia kena ada mental trigger. Dia ada, kalau dalam kelas launching dia ada mental trigger yang perlu di-trigger, barulah orang beli. It's good. Dia dah letak satu benchmark bagus, benchmark baru untuk usahawan buat launching. Walaupun dia jual produk yang sama dengan orang lain, yang beza dia adalah strategi dia launch that product. Dia siap umum berapa target dia nak capai kan. Tak capai lagi, dia bagi tahu. Jadi apabila dia buat strategi ni, salah satu dia dalam kita buat launching ni, kita kena build anticipation. Anticipation apa bahasa Melayu Keterujaan lah. Anticipate. Orang menunggu-nunggu. Penglibatan. Penglibatan.
Kena cari tu makna tu kan. Anticipate. Jadi orang anticipate. Jadi bila orang anticipate, what happen adalah orang tertunggu-tunggu hari launching tu. Dan pada masa sama, Khairul Amin juga dia membina community. Ini launching punya strategi, semua launching strategi. Dia membina community, orang bercakap bagi pihak dia. Bukan dia seorang. Launching. Tu jadi berantu pula. Tapi ini semua orang bercakap pasal dia. Saya jangkakan memang dia akan jadi lebih better pada Shopee lah. Shopee nak launching dia dump duit kau-kau ya. Kan orang lain ni Nurtizen yang tolong dia. So bagi saya dia set a new benchmark. Very good. Nice. Power. Tuan Pudin akan membeli ataupun tidak? Saya malas nak berebut tu. Mungkin saya beritahu kat wife saya je lah, kalau nak belilah. Macam tu je lah kot. Daripada episod 1 tu, episod 42 dengan episod 43, saya nampak Tuan Pudin ni dia akan steady dulu. Sebab padu sebelum ni dia steady dulu, dia tak nak berebut, tak nak ramai, dia tengok. Kan ingat tak yang hari tu ada sekali Khairul Amin dia famouskan kedai cendol. Kat rumah Tuan Pudin? Area lah. Jangan beritahu rumah saya kat mana. Rumah saya biasa kat Paris, Jepun apa semua tu. Habis dia beritahu, once dia bagi tahu je, saya akan cakap jangan pergi kedai ni. So confirm ramai, confirm. Nak tunggu bulan depan ke 2 bulan lagi ke. Kalau dia masih steady dia akan ada lah, insya-Allah. So saya malah nak berebut, ada rezeki ada tu. So masih ramai lagi kat kedai ke? Tak tahu, tak pergi. Jadi pendapat Tuan Pudin pula dari struktur bisnes Khairul Amin. Saya nampak sebab ramai nak jadi macam dia Tuan Pudin sebenarnya. dan kita kena faham tau, trending marketing memang berubah. Kalau dahulu dia memang simple ads, hard sell, habis settle. Poster, gambar, boleh. Lepas tu orang mula dengan video, habis, boleh. Tapi 20-24 ke atas ni, content is the game. Content is a must. So kadang-kadang ada orang takut sebab muka tak kacak ke, tak cantik ke, apa ke. Tapi that's the reality sekarang ni. Content is a must. Now sekarang ni viral pula, VJ lah. Yang tu pula kan. So apa tu? It's a content. So menyebabkan orang beli tak beli tu nombor 2, tapi branding dia naik, orang tahu pasal produk dia. So bagi usahawan-usahawan yang baru nak, jangan takut untuk bermula dengan konten, dan jangan rasa macam kena spend besar. Tak, bagi saya tak semestinya. Dia boleh bermula dengan apa sahaja yang ada, tapi berani untuk bagi manfaat. That's the word lah, bagi manfaat pada orang lah. One day insya-Allah kalau caranya betul, dia akan dapat juga macam mana Khairul Amin buat tu. Khairul Amin buat dah berapa tahun. Berapa banyak kali kegagalan. Ini belum buat dah fikir gagal, masalah. Buat dulu lah, buat saja. Okey. So kita segmen seterusnya adalah berkenaan, segmen ni boleh berkenaan usahawan sebab dia isu semasa yang melibatkan ekonomi negara. Ringgit jatuh ke paras yang paling teruk sepanjang 26 tahun. Jadi ada setengah orang takkan faham, tak ada kena-mengena pun dengan dia. Tapi betul ke terkesan kepada usahawan kalau ringgit jatuh paling teruk ni? Tuan Fadi dulu. Ya, silakan Tuan Fadi. Sebab Tuan Fadi dia pernah melibatkan diri dalam overseas ni. Ringgit jatuh terkesan kalau kita beli barang dekat overseas. Tapi kita best kalau kita jual barang kita ke overseas. Dapat berapa banyak? Dia dapat banyak. Apa buat kerja yang sama dia banyak. Tuan Pudin ada sepatah dua berkenaan impact currency. Impact ni bagi saya kalau macam SME tak semua akan rasa. Dia akan rasa mungkin dari sudut kos bahan mentah yang makin naik, sebab ini yang melibatkan keluar masuk daripada luar negara kan. Tapi tak semua akan rasa secara langsung. Ada yang tak secara langsung. So dari sudut kes kebanyakan orang usahawan ni, sebelum nak fikir pasal USD, go back to basic. Kadang-kadang ada di antara usahawan yang saya jumpa, margin pun salah kira, harga pun salah letak. Itu kena settle dulu sebelum nak fikir pasal masalah wang ringgit lah. Kadang kita ni heboh pasal ekonomi apa semua tu, tapi apa orang kata kuman seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Heboh USD naik, heboh tu kampung ni. Tapi masalah bisnes sendiri pun tak cukup ilmu lagi.
tak settle lagi. So betulkan tu, at least buat bisnes ada untung lah. Itu yang bagi saya, itu baru kita pergi tengok yang lebih besar lah. Ini dalam konteks usahawan SME lah. Okey, terbaik. Okey, menjelang puasa raya pun dah dekat, walaupun kita tahu Ramadan lama lagi, which is March, sebulan lagi. Tak, lebih kurang sebulan je lagi. So tips, saya nak tips daripada Tuan Fadli lah. Tips untuk puasa raya, usahawan yang nak menjaga untuk puasa raya. Tips daripada Tuan Fadli. Pertama sekali, pilih dulu target market. Siapa awak nak jual? Awak tak boleh jual kepada semua orang. Sebab semua penjual nak jual kepada semua orang. Jadi kalau awak pun nak masuk dalam jual kepada semua orang, maka awak tak boleh dapat semua orang. So first kali awak kena pilih siapa awak nak berurusan. Jual baju Melayu ke, jual makanan ke, you kena pilih siapa customer. Bila you kenal customer you, next stage adalah you kena tahu apa target market you nak. Contoh, kalau you berurusan dengan orang, contohlah Fadil nak apa? Kalau pergi bazar Ramadan, Fadil nak, katalah murtabak. Fadil nak murtabak macam ni. Tahu macam ni? Yang banyak intinya, Banyak inti lagi. bercheese. Garing di luar. Garing di luar lagi. Tebal. Dan harga berbaloi. Dah Kita cukup. tak nak bermain dengan harga berbaloi. Sebab harga berbaloi akan kecilkan margin dia. Betul. So kita tak nak main dalam liga tu. Tak nak buang harga. Ada orang jual murtabak juga, dia harga murah. So kalau kita bagi harga murah, akan ada orang lagi murah. Kita murah lagi, ada lagi orang murah. Kita tak nak main liga murah. Kita nak jual mahal. Tebal, topping banyak, topping variety. Okay, itu akan ada orang boleh buat juga. Tidak berminyak, sihat Okay, it's a very good point. Murtabak sihat. Tidak berminyak. Satu point. Lagi, apa lagi customer nak? Ni high-end ni. Ni T20. T20, Tier 1. Dia nak sihat. Orang yang, minta maaf saya kata, orang biasa, dia nak Sedap, murah. ni, aku tak kisah. Yang penting sihat. Okay, satu. Nak sihat. Lagi apa lagi yang orang nak? Kalau T20 dia boleh jual mahal. Zero. Kalori. Hui, cukup. Kalori luar biasa. You know, betul? Kita senaraikan dulu. Lepas saya kata, first kali kenal lu customer. Kalau kita nak orang itu jual mahal, tak nego-nego dah, bayar je. Beratur pula orang, pilih customer. Nombor satu, nak apa tadi sihat. Nombor dua, zero kalori. Murtabak zero kalori. Gila betul. Kau ingat Pepsi je boleh zero kalori. Murtabak, lagi? Apa lagi? Saya silap boleh buat wagyu nya. Murtabak daging dia premium. Okay, lagi apa lagi? Wagyu. Barang-barang yang masuk Premium. Murtabak wagyu. Tiada lemak trans. Sihat dah semua tuan. Orang lain tak lah. Saya kenyang. Bagi apa lagi? Meat dia kuah sos yang lain, bukan kari biasa. Macam-macam orang. Tapi bila kita kenal dengan customer kita tak keluarlah banyak inti, cheese, meleleh. Itu adalah market yang biasa, normal. Mass market. Tapi kalau you faham you punya target market ni, contoh pergi interview kau Budin ni, dia akan ada spesifik. Last kali dia akan cakap apa? Last kali lah, semua ni saya nak, tapi paling saya nak cepat. Last kali lah. Tak nak beratur. Tak nak beratur. Malah nak beratur. Jadi saya nak sebalik. Saya beli sebalik. Kalau boleh pakai apps lagi bagus kan. Order, datang, ambil. Pick up. So cerita dia cepat. Cara kaedah tu. Then if you know your target market, bersedia sekarang untuk apa? Serve your target market. Serve Your target market. Pilih satu yang customer kita nak. Contoh nama banyak ni, takkan kita nak buat semua benda. Sihat lagi, zero kalori lagi. Semua kau nak masuk. Jam lah. Pilih satu. Contoh, akan ada contohlah T20, dia nak layanan. I don't care whether you ada cheese meleleh atau tak. What I care is layanan. Dan serve, aku kalau naik flight, mesti first class. Layanan mesti first class. So kita buat, saya buat live hari tu ada satu. Saya buat, contoh kita boleh buat murtabak tamak tu kan. Murtabak pramugari. Contoh. Jadi semua yang daripada yang masak tu, masak, pakai pakaian yang macam bungkus, semua tu kita ambil level-level aeration.
Kau mana nak beli kan? Bayangkan. So, kalau kita tahu customer kita, they don't mind to spend more sebab pramugari yang masakkan. Betul tak? Betul. Akan ada seorang yang sambut, tuan sila datang. Oh, nak minggu lama. Dapat RM50 kamu kan? Tak ada masalah. Betul. Betul tak? Sebab saya nak bisa. Kan ada target market tu. Kalau kita tak kenal customer kita, maka last sekali meleleh. Apa lagi? Tepat. Apa lagi? Murah. Lagi? Daging. Normal lah. Satu bazar tu Sama. So that's why nombor satu, kenal your target market. Nombor dua, know their desire exactly what they want. Market desire. Serve them well. That's it. 3 je cukup. Lah, of course lah, kena buat marketing lah. Tapi yang tu antara penting lah. Itu penting. Kalau kau buat biasa, lepas tu kau tibai marketing, lepas tu kau kata, kenapa saya dah spend marketing tak edit pun? Memanglah sebab kau tak unique enough. Okay. How to be unique? You need to know your customer first before you be unique. Saya nak dapatkan satu tips juga daripada Tuan Pudin, tapi tips tu akan dijawab selepas commercial break. So, kita tunggu selepas commercial break. Assalamualaikum. Pagi. 7 tahun komited memperkasa usahawan kuasai strategi pemasaran digital. Funnel A4 dianugerahkan Super Brand in recognition of your branding excellence. Alhamdulillah syukur pada 17 November lepas hari Jumaat. Funnel A4 telah dianugerahkan Super Brand in recognition of your branding excellence. Ini antara hasil kejayaan Funnel A4 yang telah membimbing lebih 330,000 pendiri bisnes semenjak 2016 secara online dan offline. Terima kasih kepada Super Brand. Alhamdulillah Funnel A4 telah tertubuh lebih daripada 7 tahun dan membantu lebih daripada 330,000 usahawan. Dan kami tidak berhenti di situ. Kami membangunkan juga aplikasi Kuasa.io, merupakan salah satu daripada aplikasi CRM yang sudah pun berada di pasaran global. Tak lama lagi kami akan menjadi TVET pertama yang menyediakan kursus digital marketing SKM untuk Malaysia. Anugerah ini adalah bukti kami di Funnel A4 Committed bantu dan bimbing usahawan untuk capai ke tahap yang lebih tinggi. Terima kasih untuk tim di Funnel A4 yang telah bersama-sama berjuang serta sokongan anda peminat dan anak didik Funnel A4. Last but not least, from river to the sea, insyaAllah Palestine will be free. Okay, so sebentar tadi kita dah dapat jawapan ataupun tips daripada Tuan Fahdi kepada usahawan-usahawan yang ingin berniaga sewaktu puasa raya nanti. Okay, saya nak bertanya kepada Tuan CEO pula, Tuan Pudin. Tips untuk usahawan berniaga pasca raya. Pasca raya bukan waktu bulan puasa? Ubah sikit. Pasca raya. Oh, pasal raya. Pasal 4 bulan diubah. Aku baru fikir jawapan lain. Jawapan lain lagi. Aduh, pasal raya pula. Sebab sama nanti. Tak sama. Untuk bulan puasa ni, pesanan saya tak banyak. Satu, biasanya dalam bazar saya selalu nampak ramai orang yang meloncat nak jadi usahawan waktu bulan puasa saja. Tiba-tiba banyak. Lepas tu bila beli karipap inti oksigen sebagainya tu kan. So kalau kita nak berniaga waktu bulan puasa ni, tolong jujur lah. Yang berniaga bukan just for the sake of dapat duit, tapi bayangkan orang tu nak buka puasa. Pastikan kita dapat barokah dalam perniagaan kita. Yang kedua, Tuan Fadi banyak sentuh in term of product. Saya nak sentuh bab servis. Okay, kalau dapat tengok, tahun lepas saya ada komen untuk bulan bintang. Saya ada komen pasal bulan bintang berkenaan dengan dia punya kualiti baju. Tapi yang bagus adalah bulan bintang, dia tak heboh pasal dia nak launching. Kalau tahun lepas dia heboh pasal launching dekat menara apa semua tu. Right now, bagi saya, Tuan Mary dia dah mulakan konten. Again, dia relate balik dengan saya cakap tadi, konten. So dah mula konten, dia tunjukkan yang kualiti baju dia lebih baik berbanding dengan tahun lepas. Dia ambil random, dia tunjuk. Bagi saya, it's a very good initiative yang dia buat. Dan dia dah mula dengan konten-konten. Dan konten ni bagi saya, dia simple editing, tapi dia nampakkan kepada orang juga. So again, yang mana yang nak buat bulan puasa, bulan raya ni, start sekarang. Marketingnya tu dan konten. Go for content. Dan kalau cerita pasal pasca raya, again, relate balik dengan desire.
target market dan apa desire lepas raya. Sebab kalau sebelum raya, selepas raya, desire sudah berbeza. Sebelum raya semua fokus on raya. Selepas raya kena ingat orang dah habis duit waktu raya. So pasca raya dia mesti lebih kepada keperluan instead of kemahuan. Simple tapi padat. Nah, kena hadam. Dia patah balik dengar kalau tak faham. Sebab saya sangat tersentuh bila Tuan Pudin cakap ramai meloncat nak jadi usahawan, dan time tu lah tiba-tiba Karipal semua inti oksigen. Betul, barakah tu kena juga. Okey, terima kasih atas jawapan dan nasihat daripada Tuan Pudin dan Tuan Fadi. Dan saya nak sentuh satu soalan lagi, isu-isu yang trend sekarang ni. SPM pun sedang berlangsung. Saya rasa hari ni hari kedua, ketiga. Kalau tengok nanti mungkin ni lah. Hari ni mungkin paper BI. Dan baru-baru ni ada beberapa influencer dekat social media. Dia menampakkan SPM tak penting. Dan yalah, menampakkan formal education ni tak penting, mungkin tak nampak hala tuju or whatever. Itu pendapat dia, saya tak nak komen, tapi saya hormati pendapat dia. Daripada sudut Tuan Fahdi pula, berkenaan dengan SPM dan apa hal tuju orang muda nanti. SPM pun penting. Apa kata tak penting? Penting. Tapi dia tidaklah as if dia bukan segala-galanya, tetapi dia permulaan segala-galanya. Kita faham? Dia bukan segala-galanya, dia permulaan segala-galanya. Jadi that's why dia macam ni lah. Kok mana-mana pun kita kena hidup kita ni macam ni lah. Macam mana saya cakap ni? Setiap orang ni berbeza tau. Hidup dia ni berbeza. Ada orang by the age of 17 dia tahu dia nak buat apa. Betul tak? Tapi ramai orang by the age of 17 dia tak tahu dia nak buat apa. Jadi janganlah kau pukul sama rata semua orang. 17 tahun, you need to think of something untuk kau buat dalam hidup. Jadi kalau kau tahu apa yang kau nak buat by the age of 17, silakan lah. Tapi yang majoriti orang tak tahu ni, ada flow yang dia kena. Saya bagi tahu contoh. Saya umur 17, saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya di sekeliling saya ni tidak ada orang, tidak ada influence, tidak ada abang, tidak ada ayah. Yang saya tahu jalan itu. Jadi saya lalu. Tapi bila saya makin matang, then baru saya fikir. So bagi saya SPM tu lalu dulu. Tapi kalau kau dah 16 tahun, kau dah matang gila, kau hit your puberty awal. Itu kan, kita bersyukur. Yang trend-trend hit puberty kan. Puberty hit apa dah? Aku tak ingat lah. Puberty hit lah. Puberty hit. Awal, jalan. Sebab kau tahu apa kau nak buat. Okay. Tapi kalau kau jenis yang buat apa? Tak tahu. Ajar tenang. Masuklah. Pergi SPM. Saya ambil contoh. Ada orang, dia hit puberty awal. Tapi dia memang nak jadi doktor. Memang kena SPM. Nak jadi lawyer. Flow-nya. Flow dia. Kau nak jadi professional engineer, lalu sebab dia tahu apa dia nak buat. Tapi kalau kau nak jadi influencer, perlu tak masuk SPM? Kalau misalnya kata ada jalan lain, contoh masuk college pada 16 tahun masuk college pada for 1 year, 17 kau masuk college, by the age of 18 kau boleh start kerja atau you start buat bisnes. Kalau kita tahu dan clear. For those yang tak tahu, masuk SPM. Okay, dari sudut ada lagi Tuan Fadi? Bagi saya macam tu lah. Sebab zaman sekarang, contoh, anak saya lebih banyak tahu daripada saya. Saya tak tahu macam mana dia tahu. Sebab sikit hari dia tengok YouTube yang konten-konten yang fakta-fakta. Banyak fakta dia tahu. Okay. Dan dia pun dah tahu apa yang dia nak buat. Tuan Fadi nak buat apa? Kalau sekarang lah, kalau dia cerita. Kalau tanya, dia memang saya nak suruh dia jadi apa saja kau nak buat, apa saja kau minat, ujungnya mesti kau meniagakan benda tu lah. Okay. Buat dagangan lah kat atas tu. Dagangkan benda tu lah. Okay. Jangan kau jadi consumer saja. Kan? Contoh kan, Tesla contoh. Saya tahu semua pasal Tesla.
kita pergi tak tahu apa, dia bagi tahu, siap bagi tahu ni. Oh. So nak ceritanya dia tahu semua benda budak zaman sekarang. Jadi kalau yang jenis tak tahu tu Tuan Pudin pula, macam mana as a parents lah, selalunya parents akan main peranan juga perkara ni, boleh tahu kecenderungan anak tu ataupun untuk membantu anak tu memilih jalan yang formal education ataupun sebaliknya. Dari sudut Tuan Pudin memandang macam mana kalau keadaan tu? Biasanya dia akan berlaku, biasanya lah waktu sekolah menengah ni dia akan ada dua pihak. Satu bapa, yang kedua adalah kaunselor. Ya, akan kenal pasti minat. Dan biasanya kadang budak-budak di sekolah ni dia tak nampak lagi. Dia nampak dia nak tapi belum tentu itu yang dia nak. So kalau contoh MRSM kan, saya pun bekas MRSM. SPM ni sama dengan A-level ke O-level boleh tolong cek kejap tak? Dia sama O-level A-level foundation. Okay, so kalau ikutkan MRSM, ada student yang tak ambil SPM. Untuk tak semua MRSM, tapi ada. Iaitu sebab dalam MRSM, last saya tanya cikgu sekolah tu, sebab ada kawan saya pun jadi cikgu MRSM, Form 2 dah ada periksa, Form 3 dah ada PT3 sebelum ni. Form 4 dah ada A-level. Kalau A-level tu power, dia dah boleh terus pergi mana dia nak pergi tanpa perlu lalu SPM. Lepas tu kalau dia tak nak, dia punya A-level tu tak okey ke apa ke, dia boleh ambil SPM. So minat apa dia nak bergantung kepada kadang kaunselor, ibu bapa, kecenderungan dia sendiri, dia nak pergi ke mana. Cuma kadang-kadang pelajaran cikgu pun orang tu minat sastra tapi dia perform, dia masuk ke sains juga. So banyak faktor main peranan, tapi budak tu kena clear lah dulu apa yang dia nak. Apa yang dia nak. Sebelum mak bapak atau kaunselor kita boleh advise, tapi budak tu sendiri. So kalau tak clear apa semua, tak apa, masuk je ambil SPM tu. SPM tu penting. Saya rasa majoriti tak clear kot. Saya tak tahu. there you go. Majoriti tak clear. Jadi kalau kita sebagai orang yang clear, kita buat satu statement, SPM apa dia panggil? Kosong. SPM kosong tak ada vet. Tak ada vet. Tapi itu konteks kita tak ada. Itu konten yang Kita clear, kita orang yang memang clear. Allah bagi kita rezeki, ada sekeliling kita. Mak bapak pula billionaire, mak bapak buat bisnes, mak bapak yang educate daripada awal. Dan kita tahu. Jadi kalau tapi kita cakap benda tu secara general, ini bahkan orang salah faham. Salah faham tu yang jadi kesian tu. Kesian lah. Betul. Sebab saya That's why saya suka Khairul Amin punya style. Adik-adik dah jadi influencer pun kena ilmu. Influencer yang berilmu dan pandai bijak. Betul. Ucapan dia dekat TikTok Awards tu. Saya rasa sebarkan perkara-perkara bermanfaat ni. Sekiranya anda ingin tengok video ini, pastikan anda follow, subscribe TikTok Tuan Fadi dan Tuan Pudin, dan juga YouTube Fana Evo. Jumpa anda di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Buat mati, tak buat mati. Jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki. Moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.